Salam sejahtera, saya Jessica Nadina, nomor metrik 266908. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan di dalam tugasan kami yang bertajuk isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Di dalam bahagian pengenalan ini, iaitu penularan penyakit-penyakit iaitu COVID-19 memberikan impak yang besar kepada negara. Impak pada bidang pendidikan di Malaysia, kerajaan telah menyediakan Perintah Kuala Pergerakan PKP iaitu bermula pada 18 hingga 31 Mac 2020. Lanjutan PKP kepada 1 April hingga 14 April 2020. Pada 26 Mac 2020, Mesyuarat Khas WB Menteri Pendidikan dengan pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, PDP secara atas talian dijalankan. Kenyataan media pada 27 Mac 2020, PDP berikutan pelanjutan tempoh PKP bagi menzahirkan komitmen KPM dalam memastikan murid tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dengan keadaan selamat. Inisiatif ini iaitu pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran tersebut menggunakan platform seperti WhatsApp, Google Meet, Google Classroom dan juga Webcam dan sebagainya. Berbagai masalah dan cabaran yang dihadapi oleh guru, pensyarah dan juga pelajar-pelajar semasa pelaksanaan pembelajaran secara atas talian ini. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Lawrence Lau. Nama saya Jacqueline Aquino Anyek daripada UUM PJJ Pusat Miri, dan saya akan membentangkan subtopik saya iaitu berkaitan dengan konsep isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu elemen yang penting dalam menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Pendidikan bermaksud satu proses menyampai dan menimba pengetahuan untuk membangunkan daya intelek dan keyakinan diri manusia. Oleh hal yang demikian, akan meningkatkan kematangan untuk memberikan pendapat dan berhujah semasa menjalani kehidupan sebenar. Kaedah pendidikan di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal merangkumi prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah rendah, sekolah menengah atas dan lanjutan, manakala pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal yang diterima oleh kanak-kanak melalui institusi kekeluargaan. Peranannya adalah terhadap pengajaran nilai-nilai moral dan mengurus kehidupan harian melalui penglihatan, pendengaran dan pengamatan. Kaedah pendidikan secara formal sebelum COVID-19 merupakan kaedah pembelajaran dan pembelajaran di dalam kelas ataupun bersemuka iaitu face to face. Namun begitu, selepas COVID-19 melanda negara menyebabkan sistem pendidikan negara terjejas teruk akibat pandemik ini. Sepanjang pandemik COVID-19 melanda negara, kaedah pendidikan negara di seluruh negeri dijalankan secara maya ataupun pembelajaran atas talian, yang mana setiap pelajar boleh belajar di rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sesuai digunakan untuk pembelajaran secara atas talian. Mungkin kaedah ini banyak memberi impak kepada pelajar dan guru kerana mereka harus membiasakan diri untuk menggunakan teknologi yang canggih untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Pandemik ini memberi banyak kesan terutamanya dalam aspek ekonomi yang mempengaruhi sektor pendidikan negara. Namun begitu, ekonomi negara mampu berkembang, khususnya perkembangan teknologi kerana proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian.
Secara tidak langsung, ia mampu meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar dan guru mengenai teknologi kini dan bagaimana untuk menggunakan teknologi tersebut dalam kehidupan seharian. Jadi, pendedahan mengenai teknologi terkini ini mampu menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara melalui ilmu pengetahuan yang mereka perolehi. Dan itu saja konsep yang saya bentangkan berkaitan dengan isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan, yang mana sektor pendidikan banyak terjejas akibat COVID-19 ini. Dan sebelum COVID-19 ini wujud, kaedah pendidikan secara formal dilaksanakan secara bersemuka dan berkonsepkan pembelajaran di dalam kelas. Namun selepas COVID-19 ini melanda negara, kaedah pendidikan ataupun konsep pendidikan negara bertukar kepada konsep alam maya, iaitu pembelajaran atas talian. Dan itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan, yang mana sektor pendidikan banyak terjejas akibat COVID-19 ini. Dan sebelum COVID-19 ini wujud, kaedah pendidikan secara formal dilaksanakan secara bersemuka dan berkonsepkan pembelajaran di dalam kelas. Namun selepas COVID-19 ini melanda negara, kaedah pendidikan ataupun konsep pendidikan negara bertukar kepada konsep alam maya, iaitu pembelajaran atas talian. Dan itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan kepada Encik Lawrence Law. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zaliza Fazira Fetirbani, pelajar PSUUM Pusat Miri. Seperti yang Encik telah sedia maklum, kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, termasuk diri saya sendiri, iaitu yang lain ialah Encik Philip, Jacqueline, Jessica, dan Debbie. Bagi pembentangan tugas set ini, saya akan fokus kepada bahagian saya, iaitu masalah sektor pendidikan semasa dan pasca COVID-19. Tidak dinafikan, banyak sektor telah terjejas akibat berlakunya penularan wabah COVID-19. Begitu juga dengan sektor pendidikan. Antara masalah yang dihadapi semasa pandemik COVID-19 ini adalah kekangan capaian internet dalam kalangan pelajar, iaitu pedalaman. Sebagaimana yang diketahui, tidak semua daerah mempunyai capaian internet, terutamanya di kawasan pedalaman. Selain itu, pelajar tidak mempunyai peranti digital. Tidak semua pelajar mempunyai telefon bimbit, dan ini menyukarkan pelajar untuk menyertai kelas atas talian. Seterusnya, tidak mempunyai aplikasi WhatsApp. Meskipun pelajar mempunyai telefon bimbit, sesetengah pelajar tidak mempunyai telefon bimbit yang canggih untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Hal ini demikian menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti perkembangan tentang pelajaran mereka. Di samping itu, kekangan untuk mendapatkan bahan pelajaran. Terdapat beberapa guru yang sanggup memandu jauh ke pedalaman untuk mengedar bahan pengajaran dan pembelajaran kepada para pelajar supaya mereka tidak tercicir dalam pembelajaran. Namun, sejauh manakah dapat dilakukan oleh para guru? Sekiranya para pelajar tinggal berjauhan di pedalaman, ia akan memakan masa para guru untuk mengedar bahan pembelajaran ke setiap lokasi kediaman pelajar. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menafikan terdapat pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran. Mereka disebabkan kekangan untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Seterusnya, pandemik COVID-19 ini juga menyebabkan gangguan kepada proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah, dan tugas para guru akan lebih mencabar kerana para guru memerlukan menguasai literasi teknologi komunikasi dan maklumat, iaitu ICT. Sektor pendidikan juga akan tetap mengalami masalah setelah pandemik COVID-19. Antara masalah yang dihadapi adalah pelajar tidak menerima pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian menyebabkan pelajar susah untuk fokus, dan setengah pelajar juga akan bersikap sembelewa apabila pembelajaran dilakukan atas talian. Kedua, pelajar tercicir dalam proses pembelajaran.
Apabila ada sesetengah pelajar yang mengalami masalah untuk menyertai pembelajaran atas talian, pelajar tersebut akan tercicir dalam proses pembelajaran kerana tertinggal tentang pembelajaran yang diajar. Ketiga, ibu bapa dan guru sukar untuk memantau prestasi anak-anak. Tidak dapat kita abaikan terdapat ibu bapa yang tidak celik literasi. Akibatnya, ibu bapa ini tidak dapat membimbing pelajar mengulang kaji pembelajaran atau menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Begitu juga sebaliknya, para guru tidak dapat memantau kerja sekolah para pelajar. Dalam arti kata lain, tidak wujud atau kurang proses pembelajaran dua hala berlaku antara pelajar dan guru-guru. Seterusnya, rakan di sekolah ataupun gangguan emosi. Bagi pelajar, mereka tidak dapat bertemu rakan di sekolah ataupun menjalani aktiviti co-kurikulum. Ini serba sedikit akan mengganggu emosi pelajar. Sesi pembelajaran atas talian yang mempunyai jadual tertentu yang telah ditetapkan oleh para guru juga perlu mengambil kira peranan pelajar dalam membantu ibu bapa melakukan kerja-kerja di rumah. Bagi para pendidik, ketidakupayaan menghubungi para pelajar untuk menyampaikan proses pengajaran juga boleh mengakibatkan gangguan emosi. Hal ini boleh menyebabkan prestasi kerja para guru menjadi tidak berkualiti di samping tekanan yang diberikan pihak sekolah untuk menyampaikan pendidikan kepada pelajar. Di samping itu, pelajar perlu mematuhi peraturan baru. Kesediaan pelajar untuk mematuhi kebiasaan baru dari segi peraturan persekolahan pasca COVID-19 adalah menjadi keutamaan bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dikekang. Sekiranya pelajar tidak dapat mematuhi peraturan baharu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, ia mungkin akan menyebabkan berlakunya gelombang baharu. Oleh sebab itu, para pelajar perlu membiasakan diri dengan amalan menjaga kebersihan diri seperti memakai pelitup hidung dan mulut serta mencuci tangan dengan kerap. Sekian itu saja pembintangan daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Philip Abeng, anak Mitio Nyelipan dari kumpulan ini, dan saya akan meneruskan kupasan ataupun berkenaan dengan tajuk ataupun isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan-rakan yang terdahulu, dan bagian saya akan menerangkan berkenaan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi semasa atau pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan, terutama sekali di negara kita Malaysia. Dan saya akan mengupas sebanyak 8 cabaran yang dihadapi oleh negara kita semasa dan pasca COVID-19 yang sedang berlaku ketika ini. Dan yang pertama adalah berkenaan dengan norma baru. Berkenaan dengan norma baru ini adalah berkenaan dengan kelestarian kewangan institusi pendidikan tinggi akan terjejas berikutan penguncupan bilangan pelajar tempatan dan antarabangsa serta penyusutan pendapatan daripada program akademik yang biasanya dapat menampung pelbagai kos operasi di setiap institusi pengajian tinggi. Seperti mana kata Henry Chesprout melalui artikelnya di majalah Forbes telah menerangkan betapa pengurangan bilangan pelajar dan pendapatan keseluruhan universiti akan menyebabkan penutupan universiti dalam kadar yang membimbangkan, terutamanya universiti swasta. Dan begitu juga yang berlaku di universiti awam, walaupun turut dibantu oleh kerajaan dari segi dana, sebenarnya akan merasai tekanan yang sama berikutan peningkatan kos operasi dan pengurangan hasil. Dan di samping itu,
Cabaran yang kedua adalah merupakan perubahan struktur dalam penyampaian kurikulum program akademik universiti akan berlaku dan dengan lebih rancak semasa dan selepas pandemik COVID-19. Walaupun kebanyakan kaedah yang dijalankan sekarang adalah bersifat sementara, namun kesan perubahan ini dijangka akan berterusan. Dan cabaran yang seterusnya adalah berkenaan dengan yang kedua adalah tahap kesiapsiagaan dan kesediaan. Satu lagi isu ataupun isu lain yang turut memberikan cabaran besar kepada pengurusan institusi pengajian tinggi adalah berkaitan dengan tahap kesiapsiagaan dan kesediaan para pelajar, ibu bapa, masyarakat, malah dalam kalangan segolongan kaki tangan akademik sendiri yang masih bersikap konvensional dan skeptikal terhadap perubahan yang sedang dilakukan. Masih kuat kedengaran ketika ini tuntutan supaya pembelajaran dijalankan secara bersemuka, mengatasi kaedah dalam talian kerana ia dianggap lebih berkesan. Rasa tidak puas hati ini oleh pelajar terhadap pembelajaran dalam talian seperti turut berlaku di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat akan terus menyulitkan segala usaha yang terpaksa dilakukan ini. Dan seterusnya adalah cabaran yang ketiga adalah menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Dan untuk cabaran ini, kepimpinan yang ketika ini adalah kepimpinan tradisional di mana telah tidak sesuai lagi pada masa kini, terutama semasa krisis COVID-19. Secara asasnya, kepimpinan yang efektif dipengaruhi oleh 3 komponen, iaitu pemimpin, pengikut, dan konteks. Seperti mana kata Yuki 2013, komponen pemimpin dan pengikut yang dipengaruhi oleh hubungan kerja yang bersifat kompleks dan suka diramal berlaku dalam organisasi. Dunia VUCA menuntut kebijaksanaan dan satu pendekatan kepimpinan yang baru. Seperti kata Rodriguez 2015, oleh itu dalam menangani dunia VUCA ini, cabaran baru bagi pemimpin perlu fleksibel. Maaf ya. Perlu fleksibel dan pelbagai. Justru tuntutan kepada semua pemimpin untuk menguasai pelbagai kemahiran, multi-skill dan memiliki ciri-ciri spiritual. Walaupun pengertian spiritual mempunyai makna yang luas, namun menurut Rodan 2007, spiritual lebih menekankan aspek keterbukaan tingkah laku, niat kesedaran yang tinggi. Selain itu, budaya kerja di pejabat juga terus berubah sepanjang tempoh PKP, di mana bekerja dari rumah lebih menjadi norma baru. Situasi ini telah menuntut kecekapan melaksanakan tugas secara jarak jauh, kesediaan fasiliti dan peralatan yang sesuai dalam pengurusan masa dan integriti sikap individu itu sendiri. Dan yang seterusnya adalah cabaran yang keempat, mengamalkan komunikasi berkesan. Dalam cabaran ini tidak dapat dinafikan wujud halangan dan rintangan yang mengakibatkan proses komunikasi yang berlaku tidak dapat dijalankan seperti biasa apabila berlakunya PKP dalam pandemik COVID-19. Komunikasi yang lazimnya secara bersemuka antara pemimpin dengan warga organisasi telah berubah kepada komunikasi secara dalam talian
telah meningkat dengan mendadak. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta pihak industri yang terdiri daripada sektor telekomunikasi, penyiaran, pos dan kurir serta pihak berkuasa persijilan tanda tangan digital komited di dalam memastikan kesinambungan operasinya ketika berdepan pandemik COVID-19 seperti mana disiarkan oleh Bernama 19 Mac 2020. Dan yang seterusnya adalah berkenaan dengan cabaran yang seterusnya, iaitu mempunyai flexibility. Dan dari segi cabaran ini, pendekatan kepimpinan dalam proses era digital menjadikan cabaran kepada pemimpin yang mana ia memerlukan flexibility antara pemimpin dan yang dipimpin seperti mana dikatakan pada awal tadi. Pendekatan kepimpinan yang bersifat hierarki dan berstruktur formal, berasaskan arahan dan tertutup perlu disesuaikan dan memerlukan transformasi bila berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan selain itu, cabaran yang seterusnya yang merupakan cabaran yang keenam adalah cara-cara mengaplikasi teknologi terkini, dan ini adalah merupakan satu daripada cabaran yang timbul dalam masa pandemik COVID-19 ini. Dalam masa pembangunan profesionalisme berterusan, mengintegrasikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pelbagai tujuan pendidikan sedang giat dibangunkan dalam kalangan pemimpin, sekolah dan guru-guru. Dunia dikejutkan dengan pandemik COVID-19 ini. Pelaksanaan PKP yang memerlukan semua sekolah ditutup memerlukan pemimpin sekolah dan guru-guru menstrukturkan semula proses pengajaran dan pembelajaran kepada pembelajaran berteknologi digital. Pendigitalan masyarakat juga mula diperkatakan dari aspek kreativiti dan inovasi sangat diperlukan untuk berhadapan dengan situasi krisis ini agar ianya mampu memberikan penyelesaian kepada fenomena yang baru. Penyelesaian dalam pendidikan yang telah dilaksanakan kebanyakan negara dalam usaha menangani cabaran pandemik COVID-19 adalah mengubah fokus pembelajaran daripada kaedah pembelajaran secara tradisional, iaitu kaedah bersemuka di dalam kelas kepada pendidikan secara dalam talian. Dan yang seterusnya adalah merupakan cabaran yang ketujuh yang saya nak kupas ialah menggabungkan konsep lama dan baharu dalam usaha pemimpin menguruskan perubahan dalam organisasi akan berdepan dengan pertemuan kepimpinan dua generasi, iaitu golongan senior dan golongan muda yang mewujudkan percanggahan idea dan pendapat seperti mana dikatakan oleh Gilbert dan Keminus 2012 mengakui bahawa pengurusan tempat kerja ataupun workplace selalunya berhadapan dengan generasi baru yang mempunyai pandangan dan nilai yang berbeza, di mana generasi baru ataupun Gen X dan Gen Y telah menyebabkan kepimpinan bertambah kompleks. Jadi jurang perbezaan yang besar dengan corak dan kaedah pemimpin tradisional juga telah menyebabkan pendekatan tersebut kurang efektif. Dan yang seterusnya adalah yang ke-8, cabaran yang dihadapi ialah kita hendaklah menjadi fasilitator perubahan. Dan dalam ketika semasa pasca COVID-19, cabaran ini adalah satu cabaran utama pemimpin sebagai fasilitator, dan perubahan adalah memahami peranan dan tanggungjawab mereka dengan jelas. Penggunaan pendekatan yang berbeza oleh pemimpin amatlah diperlukan untuk mempengaruhi warga organisasi semasa menjalankan tugas.
Dan dalam hal ini, selain daripada kita berinteraksi tentang hal-hal berkaitan dengan tugasan atau kerja, pemimpin sebagai fasilitator perubahan juga perlu melibatkan diri dengan perbuatan tidak rasmi dan perbincangan secara santai bersama warga organisasi. Maka dengan itu, apa yang saya telah kupaskan ini adalah merupakan satu cabaran yang dihadapi semasa pasca COVID-19 yang sedang berlaku ketika ini di seluruh dunia. Maka dengan itu saya serahkan slot ataupun subtopik yang seluruhnya kepada rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Hello, selamat sejahtera. Saya Debbie Mawetli, nomor metrik 266534, pelajar Pusat Miri. Saya akan membentangkan cadangan dalam tugasan ini. Isi yang pertama adalah pendidikan menerusi alam maya, iaitu peranti telekomunikasi seperti telefon pintar amat diperlukan dan menjadi kepentingan bagi guru dan pelajar bagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Seperti contoh, dunia pendidikan kini berada dalam alam maya dan banyak dilakukan di rumah. Para guru dan pelajar harus membiasakan diri dengan norma baharu yang memerlukan serta memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Pihak guru haruslah kreatif dalam melaksanakan tanggungjawab kerja. Proses PNP yang diteruskan secara talian melalui pelbagai medium yang efektif dan aspek kreativiti juga dititik beratkan. Pembelajaran yang inovatif adalah untuk memotivasikan pelajar. Seterusnya adalah takrif semula konsep pengajaran dan peranan mengajar. Majoriti pelajar pada hari ini adalah berasal daripada generasi Z yang sejak lahirnya berinteraksi dengan teknologi dan hidup dalam dunia berteknologi. Kehidupan harian mereka juga penuh dengan teknologi, dan generasi ini banyak mendapatkan maklumat dari seluruh dunia melalui internet dan berkongsi pelbagai maklumat melalui media sosial. Pelajar boleh mendapatkan segala maklumat yang kini melalui telefon pintar. Walaupun pada awalnya perubahan kaedah pembelajaran dalam waktu yang singkat ini banyak memberi tekanan kepada guru dan pensyarah kerana mereka jarang menggunakan pembelajaran dalam talian. Pengajar juga perlu memahami cara pembelajaran pelajar generasi sekarang dan mengarif semula konsep pengajaran konvensional supaya kandungan pengajaran lebih relevan. Seterusnya, saya akan membentangkan isi yang ketiga, iaitu bantuan kerajaan dalam melancarkan kaedah pendidikan. Tidak semua pelajar mempunyai akses internet yang membolehkan mereka menyertai kaedah pembelajaran dalam talian yang baik, terutamanya bagi pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman. Sukar untuk mereka mendapatkan akses internet seperti yang dikehendaki. Begitu juga dengan sebilangan pelajar yang tidak mempunyai peranti seperti telefon bimbit dan komputer riba untuk menyertai pembelajaran tersebut. Perbezaan jurang digital masih ketara antara kawasan bandar dengan luar bandar. Bagi pelajar yang keluarganya berpendapatan rendah juga tidak mampu menyediakan alat seperti komputer riba, tablet dan juga telefon pintar bagi memudahkan kaedah pembelajaran di rumah. Dan kebanyakan daripada mereka banyak tercicir dalam pembelajaran. Pihak kerajaan juga harus menyediakan inisiatif membantu pelajar yang kurang bernasib baik dengan meminjamkan tablet dan komputer riba bagi pelajar yang memerlukan, begitu juga dengan membantu mereka dari segi akses internet. Isi yang terakhir adalah inisiatif pusat pendidikan. Pelbagai inisiatif telah dipertimbangkan dalam menangani cabaran yang akan datang seperti pelan strategi bagi memastikan operasi berdaya tahan dan produktiviti diteruskan. Usaha yang dijalankan adalah penting bagi memastikan perancangan tahunan dicapai. Transformasi dalam aktiviti akademik dan penyelidikan dirancang bagi menghadapi cabaran pasca COVID-19. Kebajikan pelajar juga harus diutamakan dengan memberi sokongan kepada
pihak pelajar di dalam dan di luar kampus, termasuklah menyediakan bantuan khidmat konseling kepada mereka. Itu saja cadangan yang saya bentangkan. Sekian, terima kasih. Cara pembelajaran, pelajar generasi sekarang dan mengarif semula konsep pengajaran konvensional supaya kandungan pengajaran lebih relevan. Seterusnya saya akan membentangkan isi yang ketiga, yaitu bantuan kerajaan dalam melancarkan kaedah pendidikan. Tidak semua pelajar mempunyai akses internet yang membolehkan mereka menyertai kaedah pembelajaran dalam talian yang baik, terutamanya bagi pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman. Sukar untuk mereka mendapatkan akses internet seperti yang dikehendaki. Begitu juga dengan sebilangan pelajar yang tidak mempunyai peranti seperti telefon bimbit dan komputer riba untuk menyertai pembelajaran tersebut. Perbezaan jurang digital masih ketara antara kawasan bandar dengan luar bandar. Bagi pelajar yang keluarganya berpendapatan rendah juga tidak mampu menyediakan alat seperti komputer riba, tablet, dan juga telefon pintar bagi memudahkan kaedah pembelajaran di rumah. Dan kebanyakan daripada mereka banyak tercicir dalam pembelajaran. Pihak kerajaan juga harus menyediakan inisiatif membantu pelajar yang kurang bernasib baik dengan meminjamkan tablet dan komputer riba bagi pelajar yang memerlukan, begitu juga dengan membantu mereka dari segi akses internet. Isi yang terakhir adalah inisiatif pusat pendidikan. Pelbagai inisiatif telah dipertimbangkan dalam menangani cabaran yang akan datang, seperti pelan strategi bagi memastikan operasi berdaya tahan dan produktiviti diteruskan. Usaha yang dijalankan adalah penting bagi memastikan perancangan tahunan dicapai. Transformasi dalam aktiviti akademik dan penyelidikan dirancang bagi menghadapi cabaran pasca COVID-19. Kebajikan pelajar juga harus diutamakan dengan memberi sokongan kepada pihak pelajar di dalam dan di luar kampus, termasuklah menyediakan bantuan khidmat konseling kepada mereka. Itu saja cadangan yang saya bentangkan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan bagi keseluruhan tugasan ini ialah PDP secara atas talian dapat membantu pelajar-pelajar dalam meneruskan pembelajaran, memastikan pelajar-pelajar selamat dengan mematuhi SOP. Pelbagai cadangan telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam melaksanakan pendidikan atas talian bagi membantu pelajar-pelajar meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia secara konsep norma kehidupan baharu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.